Okey, hari ni sempena AFF Suzuki Cup yang berlangsung di Singapura. Pasukan yang kita akan main pada kali ini adalah pasukan Malaysia home. Kita akan gunakan kit pasukan Malaysia home, dan kemudian kita akan bermain dengan satu pasukan ni daripada Vietnam. Nama dia tak pasti, rasanya hot Vietnam dollar kot, macam tu. Maksudnya dah Google dah, tapi tak dapat tak pasti apa yang sebenar dimasukkan dengan nama dia. Okey, tu tak penting sebenarnya. Kita terus kepada statistik yang awal untuk kita analisa apa yang pasukan ni telah lalui sebelum ni. Dan daripada 5 perlawanan terakhir, mereka ada seri sekali, ada kalah sekali, ada 3 kali kemenangan. Yang pentingnya mereka sudah 2 kali perlawanan berturut-turut menang. Maknanya mereka mahukan terus mahukan momentum tu lah kan. Tapi secara peribadi saya rasa kita patut menang untuk melawan pasukan yang seperti ini. Okey, perlawanan baru saja bermula. Mereka yang memulakan permainan mereka dari segi analisis awal ni, bukan dari pemerhatian awal ni, mereka cuba mengatur gerak daripada tengah, dan kita boleh mengagak kemudian sepanjang perlawanan ni mereka banyak membuat percaturan daripada tengah. Okey, sekarang ni peluang untuk kita. Kita mendapat peluang untuk melakukan counter attack. Nampaknya tackle tersebut mengakibatkan mereka kehilangan seorang pemain di situ. Ni peluang untuk kita. Di awal-awal perlawanan mereka sudah kehilangan seorang pemain. Ini adalah peluang lebih-lebih. Ni peluang. Dari sudut yang suka, kita telah melakukan satu percubaan. Mereka telah kehilangan defender mereka sebenarnya. Walaupun mereka, kalau kita lihat tadi, mereka bermain dengan 3 defend. Dan sekarang ni mereka tidak membuat pertukaran. Dan maknanya sekarang ni mereka bermain dengan 2 defend. Kali ni kita, mudah saja mereka mematahkan serangan itu. Mereka begitu berani untuk membuat passing kepada keeper. Bermakna mereka memang mahukan keeper juga memainkan peranan dari segi fluidity permainan. Sekarang bola dihantar sebelah kiri. Mereka berjaya untuk mendapatkan bola tersebut, dan saya fikirkan kita tidak perlu terlampau ke atas sangat, disebabkan mereka tidak ada masalah bermain dengan 2 defender. Ini adalah sesuatu yang merugikan kalau kita tidak berjaya untuk mendapatkan 1 gol, sekurang-kurangnya untuk separuh masa pertama. Tackle yang keras sebenarnya. Adakah akad di situ? Cuma amaran saja. Nampak seperti tackle yang sangat keras di situ. Mereka perlu berhati-hati dari segi defending tu. Tapi kalau kita lihat, mereka memang sentiasa saja melakukan kekerasan. Tidak foul di situ. Masih lagi dalam permainan. Okey, ni peluang dari sudut. Berjaya mereka merampas. Mereka bermain dengan defending yang bagus sebenarnya. Nampak tackle yang keras, tapi dalam DLS 19 ni, tackle-tackle yang sebegitu tidak apa-apa selagi mana bola tu, tackle tu sebenarnya menuju ke arah bola. Nampak saja keras. Dan lihat di situ, mereka telah melakukan serangan kat sini. Beberapa percubaan kali ni. 1, 2 dan 3 defend berjaya menghalang daripada bola itu terus menuju ke gawang. Agak kelang kabut di hujung separuh masa yang pertama ni. Masih lagi kedudukan 0-0. Agak bagus permainan mereka. Dan ini lagi satu peluang. Tackle macam tu. Nasib baik kita tak memberikan penalti kepada mereka. Perlawanan pada kali ini memang banyak sekali tackle-tackle yang keras begitu. Hantaran terus ke dalam petak penalti, dan ini dia peluang. Nasib baik keeper berjaya lari ke depan dan dapatkan bola tersebut. Dan saya rasa ini akan habis separuh masa pertama. Tamat separuh masa pertama. Okey, sekarang ni adalah waktu rehat dan kita buat sedikit pertukaran. Pemain yang cergas, mana yang pemain cergas kita tukar.
Dan juga kalau tengok statistik, kita masih lagi terikat 0-0. Mereka kekurangan seorang pemain di minit yang ke-9. Dari segi possession, kita bukanlah yang kontrol permainan ni. Mereka kontrol dengan 55% daripada mereka. Tapi begitu juga lain-lain shoot on target mereka mendahului. Kalau kita tengok dari segi map juga, kita tidak bermain di tengah, tidak bermain bahagian tengah. Kalau kita tengok mereka punya map, mereka bermain bahagian tengah dan juga begitu banyak gerakan-gerakan mereka daripada tengah. Apa kata kita teruskan kepada perlawanan pada separuh masa kedua. Okey, kita memulakan perlawanan pada kali ini. Separuh masa kedua ini, kita lihat pada waktu rehat tadi, mereka lebih baik dari segala-gala aspek lah. Kita ketinggalan, jadi kita perlu berhati-hati juga ketika ini. Sekarang ni, apa yang saya cuba lakukan adalah untuk menarik mereka punya attacking player untuk lebih berada di bahagian yang tinggi. Kemudian kita buat serangan daripada jauh seperti ini, tapi malangnya tak ada pemain yang cukup untuk melakukan serangan. Jadi kita tangguhkan untuk melakukan serangan. Kita membuat hantaran-hantaran di bahagian tepi. Seeloknya kita, ni adakah ni peluang? Tidak. Kita membuat hantaran yang pendek lagi, cuba mencari seberapa ramai untuk melakukan attack. Mereka banyak bermain di tengah sebenarnya. Kita tak mahu bermain ikut mereka sebenarnya. Dan kali ni mungkin offside pula. Rugi untuk kita sebab kita dah banyak buat kawalan bola dan seakan-akan kita ada peluang untuk mendapatkan satu ruang yang selesa untuk melakukan percubaan sekaligus mendapatkan gol yang pertama pada malam ni, pada kali ni. Sekarang ni kita buat refreshment. Kita tukar sikit pemain bagi yang mendapatkan mengoptimumkan kita punya sumber. Mereka juga melakukan satu pertukaran pada ketika ini. Diharapkan kita segera mendapatkan sekurang-kurangnya satu gol pada kali ini. Mereka masih lagi seolah-olah bermain dengan dua defender. Mereka main secara attacking minded, tapi defend 2-3, mungkin 3 defender sekarang ni mampu lagi untuk bertahan. Agak bagus juga. Ini dia true pass yang baik. Tak ada pemain lain yang mengawal pemain ni dan terkena palang pula kali ni. Agak baik sebenarnya gerakan tu. Peluang yang sangat cantik sebenarnya. Peluang keemasan untuk mendapatkan gol yang pertama. Sudah pun masuk minit yang ke-75 pada ketika ini, masih lagi tak ada gol. Adakah kita boleh mendapatkan gol pada minit-minit yang terakhir? Dan kali ini kita berada di bahagian half space sebenarnya tadi, tapi sudah perancangan itu telah pun digagalkan. Bagaimana kali ini? Diharapkan pemain mereka keletihan, tetapi kali ini mereka pula mengatur gerakan. Pada separuh masa pertama tadi mereka banyak mengatur gerakan dan kita tak mahu mereka buat perkara yang sama untuk yang separuh masa kedua. Dan kita pula sebenarnya banyak juga yang kita membuat gerakan yang baik. Ni lontaran yang kedua, berjaya kita untuk mengeluarkan. Mereka keluarkan bola lagi sekali dan ini lontaran ketiga. Diharapkan lontaran ini lebih sempurna dan kita akan clearkan ball ni dan segera untuk mendapatkan gol seboleh-bolehnya, kerana kita dah tidak ada banyak masa. Dah tak ada masa, tapi ini peluang. Adakah lagi sekali peluang yang hampir sama yang terkena palang tadi. Gol yang berjaya dihasilkan di hujung-hujung minit perlawanan. Ini dia, begitu penting jaringan ni. Ada lagi 2 minit masa tambahan. Adakah kita mampu bertahan? Dan tamat. Itu dia, tamat perlawanan pada kali ini. Kita berjaya memenangi perlawanan pada kali ini dengan kemenangan 1-0. Walaupun mereka telah pun kehilangan seorang pemain di minit yang ke-9, tapi kita gagal memanfaatkan peluang ini untuk menjaringkan gol-gol awal. Tapi
Tapi nasib menyebelahi kita dengan pemain yang baru dimasukkan ni berjaya menjaringkan gol minit-minit terakhir perlawanan. Tapi dari segi position kita tengok begitu positif. Kerana sebelum pada waktu rehat tadi kita tengok pasukan mereka menguasai perlawanan, dan separuh masa kedua kita jauh lebih baik dan dapat menguasai perlawanan sepenuhnya, hampir sepenuhnya kita berjaya menguasai perlawanan. Dan dari segi shoot on target, corner, pass menjadi lagi baik daripada mereka pada hujung perlawanan. Dan saya rasa itu saja untuk kali ini, dan ya, terima kasih.